Okey, kita mulakan dengan topik pertama. Dalam modul yang pertama, kita nak buat pengiraan kos marketing. Okey, sebelum kita dalam pengiraan kos marketing, ada few kos yang kita kena ambil tahulah sebelum kita mula run campaign pemasaran kita, ataupun sebelum kita mula buat Facebook ads. Sebab apa? Sebab bila kita run Facebook ads, kita mengeluarkan duit. So bila kita mengeluarkan duit, kita nak make sure setiap ringgit yang kita keluarkan untuk Facebook ads itu mendatangkan keuntungan. Alright, so jadi kita kena kenal pasti kos-kos yang kita nak kena tahu sebelum kita mula buat Facebook ads. Yang pertama, of course lah, kita nak kena tahu kos produk. Kos produk ni apa dia? Kos produk ni adalah kos untuk anda mendapatkan produk. Contohnya, kalau anda jual skincare, anda ambil daripada kilang. Okay. Satu botol skincare tu anda dapat daripada kilang, harganya RM10. Jadi kos produk anda adalah RM10. Yang kedua, kita kena tahu harga jualan. Okay, macam mana kita nak buat penetapan harga jualan, nanti saya akan kongsikan. Lepas tu kita nak tengok margin keuntungan. Lepas tu apa itu cost of goods sold. Kita nak kena tahu juga setiap barang yang kita keluarkan kepada pelanggan tu berapa kos dia. Right, so kita nak tengok keuntungan bersih. Penting juga kita kena tahu return on ad spend. ROAS, return on ad spend ni penting supaya kita nak tengok campaign kita ni berada dalam keadaan rugi, break even ataupun dalam keadaan untung. Dan kita nak kena tahu berapa juga kita punya break even ROAS. Alright. Seterusnya kita kena tahu berapa kos per pembelian, dan kita nak tengok yang paling penting dalam topik ni, kita nak tahu berapa kos per leads yang okey, yang sesuai untuk kempen pemasaran produk anda. Alright, kita nak tahu dulu. Sebab tu dalam kempen pemasaran, kita jangan buat iklan, kita panggil buat iklan membabi buta. Maksud membabi buta ni, kita tekan je berapa ad, berapa spending sehari tanpa kita tahu berapa leads yang kita perlukan sehari, berapa closing rate yang okey. Yang tu kita nak kena ambil kira lah, kita kena ambil berat tentang kos-kos yang kita keluarkan dalam kempen pemasaran kita. Okey. Okey, macam mana kita nak tahu apa yang saya tunjukkan tadi. Okey, pertama adalah kos produk lah. Katakanlah anda ambil skincare ni dan harga dia adalah RM10 daripada kilang. So kos produk anda adalah RM10. Alright. So seterusnya kos produk, katakan kos produk RM10 dan anda jual dia pada harga RM50. Sini adalah harga jualan. Katakan kos produk RM10, harga jualan RM50. Okey, kos lain yang terlibat ni apa dia? Contoh kos lain yang terlibat adalah, yang pertama, kos postage. Mungkin anda kena tambahkan kos postage. Yang kedua, apa lagi? Kos pembungkusan. Nak bungkus parcel tu mungkin ada kosnya. Alright, jadi anda kena masukkan lain dalam kosnya. Tapi itu bukanlah kos produk, itu adalah kos-kos lain yang terlibat. Okey, saya ambil contoh ni adalah contoh yang paling mudah. Okey, tapi mungkin dalam business nature anda, dalam bisnes anda ada kos-kos yang anda nak kena tambah sendiri. Itu anda boleh buat kemudian. Tapi paling simple adalah mungkin anda nak kena letakkan kos pembungkusan, kos penghantaran ataupun kos operasi yang lain lah. Mungkin anda ada staff, termasuk dengan gaji staff. Itu kena buat pengiraan. Mungkin so yang kita panggil cost of goods sold lah. Alright. So ini adalah margin keuntungan ni daripada produk kepada harga jualan, dan untung bersih anda sebenarnya adalah pada sini lah. Ini adalah kos yang anda nak kena tahu. Jadi berapa kos pembelian yang selamat? Okay, kalau anda nak kempen anda tu, produk anda dijual dalam keadaan yang menguntungkan, kos per pembelian adalah mesti dalam ni, katakanlah daripada kos lain yang terlibat ni. Okay, kos produk RM10, bila masuk kos postage dia akan jadi total RM20. Jadi harga jualan anda RM50. Kat sini margin keuntungan anda adalah RM30. So bila margin keuntungan RM30, kos per pembelian mestilah lagi rendah daripada RM30. Sebab keuntungan satu jualan anda adalah RM30. Jadi kos satu pembelian yang anda keluarkan adalah mesti lagi bawah daripada RM30. Macam mana nak kira kos pembelian ni? Saya ambil contoh mudah. Katakanlah anda
belanja RM50 untuk Facebook Ads dan anda dapat 10 leads. 10 leads yang anda dapat tu, kos per leads anda RM5. Dan tapi 10 leads itu cuma satu orang yang mau beli dengan harga RM50 tadi. Jadi kos pembelian anda dah keluarkan RM50 dan anda dapat satu pembelian. Jadi kos per pembelian anda adalah RM30. Jadi macam mana nak merendahkan kos per pembelian? Yang pertama anda boleh buat adalah tingkatkan closing rate. Daripada 10 lead yang masuk, daripada 1 close anda naikkan kepada 2 close. Naikkan kepada 3 closing. Itu bila lagi banyak, lagi tinggi closing rate, lagi rendah anda boleh dapat kos per pembelian. Alright. So macam saya dah terangkan tadi, apabila kos produk, kos yang anda keluarkan untuk mendapatkan sesuatu produk. Lepas tu harga jualan adalah harga yang pelanggan bayar untuk dapatkan produk daripada anda. Margin keuntungan adalah kita nak tengok yang tadilah, harga jualan kita tolak dengan kos produk. Okey, contohnya adalah, saya ambil contoh, anda adalah reseller kepada produk lain. Okey, anda reseller kepada produk lain, harga yang stokis bagi ke anda untuk satu produk RM50 dan harga yang dah ditetapkan untuk harga jualan adalah RM100. Jadi margin keuntungan anda kat sini adalah RM50. Alright, COGS, modal keseluruhan yang anda keluarkan untuk menjual satu produk. Okay, contoh anda jual satu produk, untuk anda menjual satu produk, kos yang anda keluarkan adalah satu kos produk yang anda dapat RM50 tadi. Kedua adalah kos postage dan kos pembungkusan. Katakanlah kos produk yang anda dapat daripada stokis adalah RM50, kos postage RM10 dan kos pembungkusan RM5. Jadi total untuk anda keluarkan satu produk kepada pelanggan adalah kosnya adalah RM65. Jadi anda kena ambil kira kos postage dan kos pembungkusan. Sama ada kos postage ni anda nak letakkan sekali dalam harga produk ataupun luar pada harga produk. So saya ambil contoh ni, anda letakkan dalam harga produk lah. Keuntungan sebenar anda adalah daripada harga jualan tolak COGS. Contoh harga jualan RM100 dan COGS anda adalah RM65. Tapi bergantung kepada anda punya cara, sama ada kos postage dan pembungkusan itu adalah anda letakkan kepada customer atau anda letakkan sekali dalam harga jualan. Jadi keuntungan sebenar anda kat sini adalah RM35. Okey. Seterusnya, break even ROAS. ROAS ni adalah return on ad spend. Katakanlah anda spend RM50 dan anda dapat jualan RM100. Maksudnya kat sini ROAS anda adalah 2 kali ganda daripada amount yang anda keluarkan untuk iklan. Iklan anda RM50, anda dapat jualan RM100. Jadi return on ad spend dalam kempen anda itu adalah 2.0 ataupun kali 2. Faham? So break even ROAS, macam mana nak kira break even ROAS adalah kita nak kena tahu berapa jumlah jualan dengan keuntungan sebenar. Alright, so cara mudah nak kira adalah katakanlah harga jualan RM100 dan keuntungan sebenar anda adalah RM35. So break even ROAS anda adalah 2.86. Kenapa anda kena tahu break even ROAS ni? Sebab break even ROAS ni anda kena tahu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, supaya anda nak tahu kempen anda tu berada dalam keadaan untung ataupun rugi adalah daripada break even ROAS lah. Maksudnya kalau ROAS anda berada atas daripada break even, contohnya pada kes macam ni, ROAS anda adalah 3.0, maksudnya kempen anda tu berada dalam keadaan untung. Jadi macam mana nak tahu kempen anda berada dalam keadaan rugi? Bila mana ROAS anda berada bawah daripada break even ROAS. Maksudnya mungkin ROAS anda 2.5. Kat situ anda dah nak kena cek balik macam mana kita nak pastikan ROAS 2.5 tu naik balik kepada 3.0, 2.9. So just make sure ini adalah indikator untuk kita tengok keseluruhan kempen kita itu berada dalam keadaan untung ataupun rugi.
Okay. Okay, macam ni kita nak tingkatkan ROAS. Katakanlah ini pengiraan kasar yang kita dah buat tadi ya. Alright. Harga jualan RM50. Product price RM10. Contoh lain lah. Okay, harga jualan anda jual satu produk RM50. Maksudnya satu botol skincare anda jual dengan harga RM50. So dalam RM50 tu produk yang kos yang terlibat adalah mungkin kos produk tu sendiri RM10, kos postage RM10, top packaging RM5. So COGS anda adalah RM25. So profit RM25. So macam mana nak tingkatkan jumlah keuntungan dengan satu pembelian? Okay, cara yang paling mudah adalah kita packagekan produk supaya setiap transaksi pembelian yang berlaku itu profit anda menjadi lebih besar. Katakanlah kalau anda ada satu je package, okay, seorang membeli mungkin dia beli satu je RM50. Sekali beli dia beli satu, sekali beli. So macam mana anda nak habiskan 3 produk, kena 3 orang beli. Jadi kat sini kos anda keluarkan tu dia agak tinggi sikit. Jadi macam mana nak tingkatkan keuntungan pada satu transaksi pembelian adalah dengan cara yang mudah adalah kita packagekan produk-produk yang ada. Package 1, package 2, package 3. Beli satu RM50, beli 2 RM90, beli 3 RM130. Maksudnya bila dia beli seorang tu beli package dengan 130, satu transaksi yang berlaku anda akan dapat keuntungan yang lebih besar. Jadi fokus kita adalah kita nak orang beli dengan package yang lebih mahal supaya satu transaksi itu anda mendapat keuntungan yang lebih besar. Alright, so macam ni kita nak tahu berapa kos per leads yang baik. Alright, ini adalah contoh pengiraan macam mana kita nak dapatkan contoh pengiraan kos per leads lah. Contohnya anda spend RM100 untuk iklan Facebook Ads, dan bila anda spend RM100 untuk iklan Facebook Ads, WhatsApp yang masuk tu anda dapat 20. Jadi dekat sini kos per leads anda adalah RM5. Alright, ini adalah kos per leads. Tapi saya nak kongsikan dengan tuan-tuan adalah yang saya janjikan, saya nak bagi anda, kita panggil profit calculator. So profit calculator ni saya akan bagikan link, anda boleh cek email ataupun pada bawah video ni. Alright, so ini adalah profit calculator yang saya nak kongsikan dengan anda lah. Okey, macam mana cara pengiraan penggunaan profit calculator ni? Okey, sebelum anda gunakan profit calculator ni, anda nak kena tahu dulu berapa profit margin. Okey, berapa profit margin produk anda. Katakanlah anda dapat produk dengan harga RM50, anda jual RM100. Kat situ profit margin anda RM50 lah. Ini kalau profit margin anda RM50, 50%, anda tulis 50%. Kalau profit margin anda 70%, anda tulis kat sini 70%. Alright. Seterusnya, anda nak kena tahu, kita panggil average order value. Average order value ni kita, kalau anda baru nak mula berniaga, anda tak ada numbers average order value. Tapi apa yang anda boleh buat adalah dengan letakkan target. Katakanlah tadi anda ada 3 package, RM50, RM90 dengan RM130. Tapi anda nak fokuskan banyak orang beli yang harga dia RM90. Jadi letakkan kat sini RM90 lah. Alright, so kalau anda dah ada database, tengok balik contohnya bulan lepas. Okay, berapa macam ni nak kira AOV, nanti saya akan kongsikan dalam notanya dalam group support. Cara mudahnya adalah jumlah jualan pada bulan lepas anda bahagikan dengan berapa orang pelanggan pada bulan lepas. So anda akan dapat average order value. Okay, macam mana nak guna saya punya calculator ni adalah
kita akan letakkan kita akan mula dengan berapa target profit anda pada bulan tersebut. Okay, katakanlah anda target profit 15,000. Okay, 15,000 dengan average order value. Katakanlah anda tak ada average order value, tapi anda target setiap orang tu dia akan membeli RM90, package yang RM90. So kita letak RM90 dan profit margin anda tadi kita letakkan 50%. Ini yang dah tetap lah. Right. So jadi bila anda targetkan RM15,000 profit, ini bukan sale ini adalah target keuntungan, target profit. Jadi untuk anda dapatkan RM15,000 keuntungan dengan AOV RM90 dengan profit margin 50% adalah anda perlu capai 30,000 jualan. Anda perlu dapatkan 333 orang yang membeli package RM90. Alright. So product price ni harga produk yang dah keluarkan lah, postage COGS. So total COGS anda adalah 18,333. Okay, macam kita nak tahu kos pelik yang sesuai. Okay, yang pertama kita kena tengok dulu anda punya closing rate. Macam ni nak kira closing rate? Contoh 100 lead yang masuk kepada sales pada anda ataupun sales team anda mampu close 20 orang. Kat situ anda dapat closing rate 20%. Jadi closing rate, anda kena tahu closing rate berapa. Kalau belum, letakkan target. Kalau dah ada previous data, guna previous data dan kita improve kemudian. Jadi cost per leads ni berapa yang okey. Okay, right. So kat sini kita tengok untuk anda capai target keuntungan banyak ni, anda memerlukan sebulan 1,667 leads yang diperlukan. Dan kalau kos pelik anda RM8, anda kena spend 13,333. Alright. So kat bawah ni, ini adalah closer commission dan sebagainya lah. Kalau anda bekerja seorang diri, tak ada team sales, anda boleh letakkan kosong. Right. Okay. So macam mana? Okay, kalau anda tengok dekat sini, target profit anda 15,000, tapi profit bersih anda 1,666. Macam mana nak tingkatkan anda punya profit bersih ni? Macam mana cara dia? Ada dua cara yang kita kena tengok bila kita nak tingkatkan profit bersih ni. Satu daripada campaign Facebook ads kita, yang kedua daripada sales closing, maksudnya WhatsApp closing tu sendiri. Alright. Cara pertama adalah anda tingkatkan average order value. Maksudnya kat sini anda kena pandai upsell. Kalau sebelum ni orang asyik beli RM90, RM90, anda belajar macam mana nak jual package yang lagi mahal. Katakanlah anda berjaya naikkan AOV ke 130. Kat sini anda dah profit bersih, kat sini adalah 5,769. Itu yang pertama. Belajar macam mana nak jual package yang lebih mahal. Lagi tinggi average order value anda, lagi tinggi profit bersih anda. Yang kedua, katakanlah anda tak boleh nak tingkatkan average order value, tetap dengan RM90. Cara kedua adalah dengan adjust campaign marketing anda supaya dapat kos yang lebih rendah. Katakanlah sekarang ni RM8. Katakanlah anda dapat kos per lead RM5. Kat situ pun dah dapat meningkatkan profit bersih anda. Katakanlah kos per lead tu memang tak boleh nak rendahkan, dapat RM8 juga. Apa cara yang anda boleh buat lagi? Mentingkatkan closing rate daripada 20%. Jadi contoh naik kepada 30%. Nampak? Kat situ antara benda-benda yang anda boleh buat untuk macam mana kita nak tingkatkan profit bersih. Alright. So ada dua bahagian yang nak kena jaga nak meningkatkan profit bersih. Adalah yang pertama, marketer tu sendiri, dia kena jaga, dia kena dapatkan cost per leads yang sesuai, ataupun marketer tu kalau itulah cost per leads yang memang dah tak boleh nak rendah lagi, dia kena tingkatkan quality audience. Dia kena dapatkan leads yang lebih qualified, yang lebih berkualiti supaya closing rate tu tinggi. Itu apa marketers boleh buat. Okay. Yang keduanya adalah apa sales team boleh buat. Sales team boleh belajar untuk upsell. Okay. Daripada jual produk RM90, dia jual package yang lebih mahal, RM150, RM200. Lagi tinggi AOV, lagi tinggi profit. Katakanlah anda boleh
Right? Ada package yang lebih mahal, AOV lebih tinggi. Kat sini profit anda semakin besar lah. Right? So kalkulator ini saya akan bagikan secara percuma sahaja. Link saya akan bagi dalam group support ataupun pada video pada bawah description video ni. Anda boleh buka link ni, buat kopi. Cara dia adalah dengan anda akan dapat satu ni, tapi anda tak boleh edit. Apa yang saya suggest adalah anda pergi ke file, make a copy dan simpan sendiri. Alright, so itu sahaja untuk pada topik pertama dalam modul yang pertama. Dalam topik ni pentingnya anda kena tahu penggunaan profit calculator. Alright, kita jumpa pada topik yang kedua.